Assalamualaikum. Saya Muhammad Fadli bin Ibni Hajar, nombor matrik 259984. Saya akan menerangkan sebuah sedikit berkenaan kebebasan badan kehakiman di Malaysia. So the point is macam pendahuluan sistem pemerintahan negara Malaysia terdiri daripada 3 cabang kerajaan, iaitu badan legislatif, eksekutif dan kehakiman. So ketiga-tiga cabang kerajaan ini penting dalam mengemudi pemerintahan negara dan saling bertindak sebagai sistem semak dan imbang, dengan mempunyai peranan tertentu bagi memastikan ianya tidak mempengaruhi antara salah satu cabang. Kewujudannya fungsi tertentu badan-badan ini seperti badan eksekutif yang menguatkuasakan urusan pentadbiran dan pemerintahan dengan nama Yang di-Pertuan Agong, dengan badan legislatif iaitu perundangan pula berfungsi menggubal undang-undang di dalam parlimen, manakala badan kehakiman berperanan untuk melindungi dan mempertahankan perlembagaan dengan menegakkan keadilan berlandaskan undang-undang. Seterusnya, konsep kebebasan badan kehakiman. Jadi, tema kebebasan atau konsep kebebasan badan kehakiman ini adalah sama pentingnya dengan beberapa tema-tema undang-undang Inggeris lain di dalam perlembagaan persekutuan seperti pemisahan kuasa, demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Jadi malahan konsep kebebasan kehakiman ini menunjukkan kepentingan kedudukan badan kehakiman dengan badan eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan yang demokratik yang diamalkan di dalam negara ini. So, sekiranya kita meneliti apa yang berlaku di dalam krisis kehakiman ini, maka kita akan menyadari bahawa kebebasan badan kehakiman sebenarnya adalah salah satu konsep yang terbatas dan rapuh dalam sistem di mana meresapi kuasa eksekutif dan kawalan semua cabang kerajaan. Jadi oleh itu, apabila wujudnya tindakan menyerang oleh badan eksekutif dan badan perundangan terhadap kehakiman, maka secara automatiknya keyakinan terhadap institusi kehakiman ini akan terhakis bersama-sama konsep kebebasan kehakiman menjadi luntur. Terusnya, struktur kebebasan badan kehakiman. Jadi, hak kebebasan mengeluarkan pendapat dari perspektif Undang-Undang Malaysia. Sejak kebelakangan ini, negara sering digemparkan dengan isu hak kebebasan untuk berhimpun secara aman. So, beberapa pihak menuduh pemerintah di Malaysia telah menyekat hak kebebasan rakyat, manakala pihak Suruhanjaya dan juga hak asasi manusia atau SOHAKAM pula menyatakan bahawa hak kebebasan untuk berhimpun adalah dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Kenapa isu ini diperdebatkan dari segi amalan sekiranya ianya telah dijamin amalannya oleh Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, pelaksanaan kebebasan undang-undang. Jadi, kebebasan badan kehakiman sangat penting untuk memastikan mahkamah mempunyai kuasa untuk mengkaji tindakan undang-undang yang diambil oleh mana-mana pihak, kata Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat. Beliau berkata macam demikian, piawaian tadbir urus yang baik menetapkan pelaksanaan kuasa ini mesti dikawal sedemikian rupa agar tidak mengganggu hak individu. Ia adalah pandangan ikhlas mengenai kepentingan perlembagaan dalam institusi awam. Jadi hasilnya ialah wujud kerajaan yang bertanggungjawab dan berlandaskan prinsip kedaulatan undang-undang serta melindungi hak rakyat. Seterusnya, isu berkaitan kebebasan badan kehakiman. Jadi terdapat satu krisis kehakiman 1988 di mana krisis badan kehakiman yang berlaku pada tahun 1988 bukan sahaja mendapat liputan dari dalam dan luar negara,
Malah jauh lebih penting, ia merupakan pemecatan seorang ketua hakim negara, iaitu peristiwa yang jarang-jarang berlaku di dalam mana-mana negara. Jadi antara faktor yang dikemukakan para sarjana adalah pada tahun 1988 juga terdapat banyak kes perundangan di mahkamah yang melibatkan kerajaan dan parti yang membentuk kerajaan tidak memihak kepada mereka, malahan akhirnya menjadi serangan kepada badan kehakiman. Ini disebabkan tindakan beliau pada tahun 26 Mac 1988 menulis surat kepada Sultan Iskandar yang juga merupakan Yang di-Pertuan Agong ke-6 dan juga salinannya ditujukan kepada sultan-sultan Melayu yang lain. Ketua Hakim Negara telah membuat satu lagi ucapan di mana beliau telah menuduh kerajaan menjejaskan kebebasan badan kehakiman, mendakwa bahawa kerajaan telah mengabaikan kepentingan peranan badan kehakiman dan mencadang bahawa kerajaan tidak percaya hakim dan menganjurkan penerimaan undang-undang Islam sistem dalam penafsiran undang-undang sivil Malaysia dan aplikasi umum. Selepas itu, Ketua Hakim Negara dalam surat kepada Raja membuat kenyataan palsu bertujuan untuk mempengaruhi Raja dan Raja-Raja Melayu untuk mengambil tindakan terhadap Perdana Menteri yang mungkin kesan negatif menjejaskan hubungan baik antara Raja-Raja Melayu dan juga kerajaan. Ketua Hakim Negara membuat pelbagai kenyataan kepada media selepas beliau telah digantung yang berisi kebohongan dan dihitung untuk mengiskreditkan lagi kerajaan dan mempolitikkan isu-isu antara kerajaan dan dirinya sendiri. Seterusnya, kekuatan dan kelemahan kebebasan badan kehakiman. Kebebasan bidang kuasa kehakiman di Malaysia memberikan kesan kepada individu, masyarakat dan juga agama. Kesan kebebasan ini juga boleh dibahagikan kepada dua perspektif, iaitu positif dan negatif. Melihat dari sudut positif, kebebasan badan kehakiman akan mewujudkan negara demokrasi. Demokrasi menggalakkan pembangunan diri rakyat, seterusnya membangunkan pemikiran individu dalam segala hal yang dilakukan. Seterusnya, analisis krisis kebebasan kehakiman. Berdasarkan suratan peristiwa dan kepelbagaian keputusan penghakiman yang dilakukan badan kehakiman, dapatlah disimpulkan bahawa pada 1988 badan kehakiman tidak menghadapi kritikan secara keterlaluan, bahkan mendapat pujian dan dipandang tinggi. Ini dapat dilihat daripada pelantikan dan penerimaan beberapa hakim Malaysia menduduki kerusi hakim di dalam jawatan kuasa rayuan Privy Council. Seterusnya, cadangan dan penambahbaikan. Jadi, dalam memastikan keutuhan kedudukan institusi badan kehakiman, pelbagai pihak perlu mengambil bahagian bagi memastikan institusi ini sentiasa dihormati dan disanjungi. Para hakim di Malaysia diingatkan bahawa perlembagaan adalah satu undang-undang yang tertinggi di negara ini dan sebarang undang-undang yang diluluskan tidak selaras dengan perlembagaan perlu diisytiharkan. Jadi pada pandangan saya, kebebasan badan kehakiman negara dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia amatlah saya setuju dan sokong perkara ini 100%. Hal ini demikian kerana ianya bebas daripada mana-mana badan sekalipun. Bermakna keadilan di Malaysia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya tanpa pengaruh dari mana-mana badan demi untuk menjamin kemajuan dan keharmonian negara pada masa kini dan selamanya. Akhir sekali, penutup dari saya justru dua ucapan mantan Ketua Hakim Negara yang menyedarkan kita selepas krisis pada tahun 98
terhadap badan kehakiman di Malaysia adalah menjadi satu harapan yang sungguh-sungguh agar badan kehakiman Malaysia akan meraih semula keyakinan orang awam. Keutuhan wibawa institusi ini akan mengancam krisis kepercayaan yang berarti malapetaka besar bagi rakyat dan negara. Tidak akan ada lagi kedamaian dan rasa selamat bila-bila masa sahaja nama baik, maruah dan kehormatan negara boleh tercemar dan hak asasi boleh tercabut. Dalam perlembagaan telah termaktub akan hak-hak asasi seperti kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun dan berpersatuan. Jadi kesemua hak ini hanya akan menjadi hayalan semata-mata jika hanya dilakukan tanpa penguatkuasa. Hak kebebasan ini menjadi tidak bermakna sekiranya mahkamah tunduk kepada arahan eksekutif. Jadi badan kehakiman yang bebas amat perlu dalam memainkan peranan bagi menegakkan keadilan. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.